dan i'rab. I'rab yakni ilmu bahasa Arab. I'rab secara khusus itu. Ini sebenarnya tak ada dalam bahasa lain. Kalau begini barisnya di atas, kalau begini barisnya di bawah, kalau begini barisnya baris dhammah, baris depan, kalau begini mati. Dalam keadaan ini pula dia berubah pula. Banyaklah ilmu i'rab yang belajar ilmu nahwu tu dia tahu. Jadi kenapa ada perubahan? Dari satu segi kan nampak menyusahkan. Kenapa tidak senang macam bahasa Melayu saja? Bahasa Melayu ni terkenal, senang. Kawan-kawan saya daripada bangsa-bangsa lain semua akui dia kata bahasa Melayu mudah. Dia belajar sekejap. Cuma mungkin kalau pelat-pelat dia ada tu biasalah. Tak biasa lidah dengan bahasa kita. Tapi dari segi nak guna memang mudah. Tak ada beza antara jamak dengan satu seorang, beza lelaki dengan perempuan, kalau ramai, kalau seorang, tak ada, sama saja, mudah, sangat mudah. Tapi dari satu segi bahasa Arab ni susah. Kemudian terikat dengan baris pula. Untuk apa susah-susah ni? Dulu abang saya dulu, almarhum, dia sudah meninggal, dia cabar saya. Kenapa? Menyusah dari satu segi bahasa Arab ni. Kemudian macam mana orang nak menguasai Quran kalau payah sangat macam ni? Pada masa tu saya baru-baru belajar kan, saya tak boleh jawab. Tapi cabaran dia tu sentiasa saya ingat. Sehingga saya belajar, akhir sekali saya dapat fahamkan dia. Begini maksud. Baru dah dia tenang. Ini hikmat dia. Sebab itu ia menjadi satu keistimewaan. Suatu keistimewaan pun kalau kita tak faham, kadang-kadang kita nampak macam kekurangan. Gitulah benda ni. Kalau kita faham, kita nampak kelebihan. Kalau dah mudah, senanglah orang nak reka Quran. Nak reka hadis ni bukan senang. Cuba kamu buat, nak tahu. Orang boleh kesal terus, orang akan kritik kamu, mudah. Sedangkan Allah SWT turunkan Quran sebagai mukjizat. Dia cabar. Cuba buat, tak boleh buat. Dari sudut itu pun orang akan pertikaian. Kita buat sikit, dari sudut artinya, dari sudut i'rabnya lemah. Sebab susah tu lah, susah nak buat. Dan itu menjadi cabaran. Menjadi cabaran. Tapi di sebalik susah tu dia banyak pula kandungan-kandungannya, rahsia-rahsianya yang cukup tinggi. Cukup tinggi, yang kita orang ramai ni tak faham. Kenapa? Kalau dalam ilmu i'rab ni, sedikit banyaklah saya boleh sebut, saya nak sebut. Dalam ilmu i'rab ni, dia kata al-fathah akhafful harakat. Kalau kita belajar nahwu, dia sebut al-fathah akhafful harakat. Baris di atas adalah baris paling ringan. Baris di bawah, baris depan. Apa maksud semua ini? Jadi apa maksud semua ini? Sebenarnya dia ada maksud di sebalik. Dalam keadaan satu huruf illat dipanggil huruf illat. Kalau kita panggil huruf saksi, Melayu panggil huruf illat, maknanya huruf sakit. Huruf sakit tak boleh menerima baris. Apa arti baris? Sehingga baris atas pun dia tak boleh. Tak boleh. Padahal baris atas paling ringan, tak boleh terima. Kenapa? Sebab orang sakit. Baris-baris makna bebanan, tanggungjawab. Itu falsafah bahasa. Misalnya qala, selalu orang sebut qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala itu asalnya apa? Bukan qala, qawala. Qawala yaqulu yaqwulu. Kita tahu macam mana qala itu qawala. Itu panjang cerita lah. Panjang cerita. Jadi qawala, qaf, waw, la. Waw tu huruf illat. Huruf illat dalam bahasa Arab ada 3. Alif, waw, ya. Waw sudah ada baris. Walaupun baris di atas, dia kata tak boleh, kena buang. Sebab ni orang sakit. Baris-baris ni tanggungjawab, bebanan, tugas. Untuk menegakkan keadilan, kerana keadilan
sepatutnya kita tidak bagi bebanan kepada orang sakit. Itu falsafah dia. Maka jadilah qala. Dalam ilmu i'rab semua dibahas tu. Kenapa begini. Jadi dalam bahasa tu sendiri sudah mengandungi keadilan. Bukan di luar ni saja, tidak. Dalam bahasa tu sendiri sudah mengajar kita betapa kita kena berlaku adil. Itulah keistimewaan bahasa Arab yang tidak ada dalam bahasa lain. Bahaya di atas pun tak mau. Kalau bahaya di bawah, maknanya berat. Bahaya di bawah, berat. Sebab sesuatu yang berat tu kalau kita letak, dia jatuh ke bawah. Dia jatuh ke bawah. Kemudian banyak lagi lah kaedah-kaedah i'rab yang seumpama ini. Barulah kita nampak kenapa Allah SWT pilih bahasa Arab ini untuk bahasa Quran, kitab suci. Baru kita nampak. Kalau kita tak sampai ke situ, tak nampak. Yang ulama sebut ini 3 keistimewaan yang diberikan kepada umat ini. Salah satunya i'rab. Di sudut mana? Tak nampak. Kalau kita tak sampai kepada falsafah bahasa Arab. Dan falsafah bahasa Arab tu kena belajar macam tadi lah. Itu i'rab itu. Kenapa ini perkataan ini boleh terima 2 baris? Kenapa yang ini tak boleh dipanggil ismul ladzi la yansarif, tak boleh menerima baris? Kenapa? Ada beberapa perkara yang menyebabkan dia sesuatu perkataan itu tak boleh menerima 2 baris. Tanwin. Apa arti tanwin? Kenapa dia tak boleh terima 2 baris? Itu semua ada falsafah dia. Semua ada jawapan dia. Apabila kita mengetahui benda-benda ni, barulah kita nampak, oh itu sebabnya Allah SWT pilih bahasa Arab ini untuk bahasa Qurannya, kitab suci. Baru nampak. Dan itu kena belajar secara berasingan. Saya rasa kalau nak bincang itu pun panjang. Kita tidak nak bincang yang itu. Cuma secara sepintas lalu saya nak sebut. Jadi qawala yaqwulu. Yaqwulu, wa baris depan, qaf mati. Qaf tu huruf sihat, wa huruf sakit. Sepatutnya orang sakit tak menanggung, apa lagi baris depan, nak duduk depan ni. Dia tak sepatutnya menerima baris. Sepatutnya baris dia tu dipindahkan kepada huruf sihat sebelumnya. Itulah sebab jadi yaqulu. Dan dia mati saja, kosong. Mati tu maknanya kosong dah. Cuba tengok betapa keadilan terdapat di dalam bahasa Arab tu. Dia nak tanam sifat adil itu dalam bahasa tu lagi. Tapi orang Arab sendiri pun tak faham benda tu sebenarnya. Orang Arab sendiri kalau tanya dia pun tak tahu. Dia tak tahu. Kecuali yang belajar jugalah yang tahu. Dia pun tak tahu, cuma dia guna ya. Apa sebab gini, apa sebab gini, tak tahu. Umumnya tak tahu, kecuali yang belajar. Yang belajar lain lah. Yang belajar pun mungkin kalau belajar sikit-sikit tak sampai ke situ, dia tak tahu juga. Jadi nak tahu rahsia, nak tahu benda-benda macam ni, dia kena selidik secara mendalam sebenarnya. Barulah nampak. Kalau sikit-sikit tak nampak apa yang disebutkan oleh ulama ini. Apa itu ansab, apa itu isnad. Satu ilmu yang tersendiri. Ilmu isnad, ilmu riwayatul hadis, riwayat hadis. Ini tak ada pada orang lain. Apalagi kalau kita nak gabungkan dengan dirayatul hadis. Dirayat ini pula, oh lagilah istimewa sangatlah. Riwayat saja tu pun tak ada dah.